Okey, kita teruskan dengan soalan berbentuk SPM dan memang pun soalan SPM iaitu tahun 2019. Okey, iaitu 3 tahun yang lepas, seandainya tahun ini ialah tahun 2022. Okey, so soalannya, P dibagi koordinat sekian, Q dibagi koordinat sekian, R, V titik di permukaan bumi. Titik R terletak arah selatan dari P. PV ialah diameter bumi. Okey. Ayat pertama macam sedap. Ayat kedua ni Ayat ketiga okey lagi lah. Apa maksud titik R terletak arah selatan dari P maksudnya okey, ada R terletak arah selatan dari P. Dari P. Okey. P selatan. Kau balun lah atas atau bawah. Okey. Kalau kau letak kat bawah, kau baca balik. R terletak di selatan P. R tu kat mana? Kat utara kan? Jadi yang betulnya atas lah. Jadi R tu makin ke bawah lah maksudnya. R terletak arah selatan dari P. Okey. PV ialah diameter bumi. Apa diameter bumi? Okey, kita dah belajar diameter bumi. Dia punya konsep ialah melalui diameter bumi. Jadi ada satu titik A, katakanlah contoh katakan 30 darjah utara, 100 darjah barat, maka B mesti sama sudut 30 darjah, beza arah, dan jumlah bagi longitud 180 beza arah. Nak gambar tu tak payahlah, buang masa pula. Okey, jadi dalam kes ni soalannya yang pertama, ayo, latitude V. Macam mana nak tahu? Dia bagi pancing ayat ni lah. PV diameter bumi. Jadi apa nak buat? Okey, saya padam balik semua. 2019. So P sama dengan 25 utara, 70 timur. Maka si V ialah sama darjah, beza arah, sudutnya mesti 180 beza arah. Dapatlah kau 2 markah. Okey, seterusnya, diberi jarak P ke R diukur sepanjang meridian ialah 258 sifar batu nautika. Hitung R. Apa tu R? Dia kata R tu terletak di selatan bawah. Okey. So kalau kita nak jadikan dia gambar, sebenarnya lebih mudah. Iaitu kita kena buat bila atas bawah, karipapnya ialah yang mana saya buat kat sini lah ya, jawapannya ni. 25 darjah selatan saja sebab dia nak latitude. Okey, yang sebelah sana saya padam lah. Yang buat perkiraan nanti. Okey. Katakanlah kamu jawab macam tadi lah. Kamu letak sini 100 darjah barat. Maka jawapannya dia salah So jawapan dia nak latitude. Kalau dikatakan sini koordinat, baru jawab dua-dua. Itu dia Okey, saya padam balik. So 25 darjah selatan. Okey. So kita buatlah dia punya untuk B Okey, dia punya karipap dia. Sini sifar. Okey, 25 utara. Aku tahu sini. Sudut kat sini 25 utara. So aku menganggapkan yang hujung ini adalah 70 darjah timur. Cikgu, timur kan sebelah kiri cikgu. Timur kan sebelah kanan kan sebelah kiri. Okey, baik.
Saya salah. Saya padam balik. Okey, buatlah sebelah kanan. Okey. Tapi sebenarnya boleh. Tapi tak apalah. Awak faham macam tu. Dah. So P ialah 25 darjah utara. Okey, kau buat 25 darjah sini dengan menganggap hujung ini ialah 70 darjah timur. Longitudenya. Okey, latitud 25 tu yang mana? Yang inilah. Aku potong dua ni. Okey, dah. Teruskan. So dia kata R ke selatan P. Jadi maksudnya dalam cerita ini ada satu hamba Allah. Kita dah tahu sebelum itu inilah titik P dahulu untuk pengetahuan awak. So R tu dia ke bawah. Ada ke bawah. Sekejap aku warna lain dah. Ada ke bawah. Okey, dia tak cakap berapa tapi dia cakap jaraknya ialah 2. Alamak, tak nampak. Aku buat balik lah. Katakan sini, aku tak tahu, mungkin sampai sini je. Mungkin sampai sini je. Sebab tu bantai je sebenarnya. Okey, bantai. Allah. Okay, so saya bantai. Okey, saya bantai. Okey, saya bantai sampai sini je lah. Dah. Okey, so inilah R. Dia beritahu jarak sini ialah 258 sifar. Ni contoh saya bagi sini. Sebab saya tak tahu. So saya menganggapnya sini. Jadi dia punya sudutnya ialah yang inilah yang kita nak tu. Tapi dia kata latitud R. So kita kena baca kat sini. Latitud R. So kita tahu dia adalah jarak longitud sepanjang meridian. Jadi tak perlu rekos. Jadi 258 sifar adalah sama dengan beza siapa? Beza si sudut. Kalau ni longitud, so bezanya ialah latitud kali dengan 60 minit. So dalam kes ini, so beza sudut latitudnya ialah 25 bagi 80. 2580 bagi 60. So jawapannya adalah 258 sifar bahagi 60 sama dengan 43. So jawapannya 43 darjah. Dalam erti kata lain, bermaksud ialah, okey, aku besarkan sikit. Daripada P ni, dia ke bawah, sebab dia kata ke bawah tadi kan, sebanyak 43. Sedangkan sini sampai sini 25 saja. Maknanya rupanya dia melebihi. Okey, dah. Melebihi. So jawapannya melebihi Okey, so aku padam balik yang tidak berkenaan. So jawapannya So jawapannya ialah melebihi. So Zas lebih tak apa. Okey, dah. Okey, aku tahu sudut kat sini ialah 43 darjah. Jadi soalannya, so cari latitud bagi si R. Okey, so kita tahu latitud nak baca ialah daripada sifar pergi pusat bumi kepada khasiwah dan pergilah dia punya beza jarak longitudnya. Jadi Zas. So aku nak yang ini saja. Sudut ini dengan sini sama. 25 tu ada dalam 43. So ini sebenarnya ada dalam 25. Jadi aku kena buang. Dapatlah sini. Jadi jawapannya dekat situ ialah 43 darjah tolak dengan 25 darjah akan dapat berapa? Kira 18 darjah. So sudut sini 18 darjah. Maka dengan itu aku tahu latitud R ialah 18 darjah
utara ke selatan. Jawapannya selatan sebab dah menyeberangi Sifa. So jawapannya selatan. Okey, selesai. Dah. Seterusnya yang C. Aku padam balik. Yang tidak berkaitan. Okey, padam. Okey, seterusnya. Hitung jarak terpendek batu nikat RV diukur sepanjang permukaan bumi. Okey, jarak terpendek. Pertama sekali tengok ada tak dia kata lalui kutub atau tidak. Kalau kutub memang confirm lah. Itulah sebenarnya. Tapi ini dia kata diukur di atas permukaan bumi. Tapi soalan saya, adakah kutub tu juga merupakan permukaan bumi? Ya. So mungkinan. Okey, jadi yang pertama sekali kena tahulah nak jadi jarak ni sudut yang dicangkum. Jadi terpaksa kita buatkan gambar rajahnya. Kalau yang nampak tak payah gambar rajah. Okey, so okey, dalam arti kata lain P aku dah tahu tadi. P ialah 25 darjah utara, 70 darjah timur. V aku dah tahu 25 darjah selatan, 110 darjah barat. R aku pun dah tahu, iaitu R dia kata ke bawah. Okey, jadi jawapannya ialah 18 darjah selatan, 70 darjah timur. Okey, jadi dia kata dari R ke V. Macam mana gambarnya ni? Aku tahu ni, tapi gambarannya macam mana? Okey, ini saya dah bagi video sebelum ni. Yang confirm belakangnya mestilah jumlahnya 180. Berbeza latitude. Okey. So kita ambilkan gambarannya dulu. Okey, gambarnya macam mana nak? Okey, buatlah bulatan. Okey dah. Nak cepat. Dia terpulang. Ini gambaran saja. Nak putus-putus memang patutnya putus-putus. Tapi nak cepat. Nak tu. Okey. So R dahulu. Okey, kita menganggapkan tadi sini ialah 70. Sini yang 70 darjah timur. So ini kita menganggap ialah 110 darjah barat. Okey, yang pertama ting dia kata R. Okey, maknanya sudut dekat sini ialah 18. So sini ialah R. Sebab 18 dan 70 timur. 70 timur ni. So R 18 darjah selatan, 70 darjah timur. Okey, dekat sini R. Lepas tu ada satu hamba Allah lagi, dia kata dekat V. V apa V? 25 darjah selatan, 1 darjah. Okey, maknanya di sebelah sana. So sudut yang dekat sini adalah 25 darjah. Jadi sinilah V. Okey dah. So soalannya disuruh cari yang lalu mana. So dalam kes ni, kes dia ada dua latitude. Sini satu, sini satu. Okey. So yang mana satu melengkawinya? Kamu kena fikirlah sudut yang paling kecil. Itu sebenarnya kita target. Sudut yang paling kecil, sudut yang paling kecil, sudut yang paling kecil. Kalau kau ambil benda Allah ini, sudutnya dah confirm 180. Ini confirm juga 180. Jadi yang mana yang bukan 180? Kau tahu kan? So jawapannya aku nak buat ialah sudut yang ini pergi sini bizas. Jadi aku nak tahu sudut yang dekat sini. Okey, boleh? Jadi apa kita buat? Okey, jom kita buat. So sini sampai ke sini, ini dah 18, aku tahu semua 90. So sudut kat sini ialah 90 tolak 18. So jawapannya 72. Betul?
Okey, 72. So sini 72. Sini dah ambil 25. So balance dekat sini ialah 65. Jadi 65 sama juga 90 tolak 25. So 65. So tambahkan semua jadi 137 darjah. Kau kalikanlah dengan 60. So jawapannya adalah 137 kali 60. Jawapannya 8222. So jawapannya ialah 822 sifar batu nautika. Ya ke cikgu? Ini yang paling pendek. Okey, dah. Ambil contoh. Katakanlah ini contoh dalam SPM bukan dalam SPM. Engkau kata, cikgu saya rasa jalan lain lah cikgu. Yelah, kau rasa jalan mana? Dia pergi sini. Pergi sini cikgu. Dan untuk pembuktian. Okey. So pembuktian aku stopkan dulu. Aku tunjukkan. Tak nak buang masa. Okey, aku stopkan dulu. Okey, aku sambung. Aku dah buatkan. Okey, apa yang aku buat kau tengok yang kat sini. Ni. Kuning tu mana? Garisan kuning ni. R pergi selain itu dia sampai ke barat turun. Okey. Ini aku baru kira yang 180. Dah dapat 10,000 dah. Apatah lagi bawah, makin banyak. So bukanlah. Yang biru pula, aku turun ke bawah, aku lalu 180. Tapi dalam kes ni sudut yang 80 yang 180 tu ialah sudutnya yang 25 ni. Jadi aku kalikan 180 ni dapatlah 9,000. Jadi sedang kau buat yang tadi 8,000 ni jadi kau dah boleh buat kesimpulan sebenarnya. Macam cakap video ni sebenarnya kita kena lalu kutub. Dalam kes ni dia lalu kutub selatan. Tapi jangan ingat sentiasa lalu kutub selatan. Dia boleh juga lalu kutub utara. Itu kena ingat. Okey dah. Alright, aku padam. Okey, aku stop kejap. Okey, aku sambung. Seterusnya, sebuah kapal terbang dari Q terbang ke timur P dan kemudian terbang ke arah selatan R. Purata keseluruhan penerbangan ialah tak nampak. Hilang 710. Okey dah. Okey, ini yang kita nak kena pandai melakar Okey. Daripada Q. Q ialah 25 darjah utara timur. Okey, Q ialah 25 darjah utara, 50 darjah timur. Lepas tu aku buatkan terus lah Okey tu, andaikanlah sini Q. Okey, Q. Dah. Lepas itu dia ke mana? Dia kata ke timur. P. Ke arah timur. Terbang arah timur ke P. Maksudnya Q tu nak pergi ke P. Okey. So nak pergi ke P. Soalannya, faham ke tak yang tadi dia kata dari P. Yang ini terbang arah timur ke P. Mana satu ni aku tak faham ni. Okey, sama juga saya dah cakap. Buatlah huruf Q. Okey, Q kau tahu dia sebelah utara, sebelah kanan. Katakanlah sini. So P tu buatlah kiri kanan. Okey dah. So ni 50 tau. Okey, kau kena tahu sebenarnya sifarnya mana. Sebab tu kau kena buat ini nak lebih jelas. Okey, ni sifar. Okey, ni 50. So inilah Q. Okey dah. So P terbang arah mana tu ayatnya hilang. Okey dah. Berterbang Q dan terbang arah timur ke P. Arah timur ke P. Maknanya ke mana? Makin ke kanan ke makin ke kiri? Jadi ke timur. Ke timur. Jadi ke kanan lah.
Kalau sini ke barat. Okey, jadi balon sini P. Dah. Betul? Okey, dan lepas itu maksudnya kita dah tahu dia jaraknya ialah kita nak buat ni main gamenya dia kat sini kan. Jadi macam ni. Okey, jadi apa kau buat? Kemahirannya ialah Q, kau pergi kat P, gambarnya gini. Dah. Lepas itu daripada P ke selatan. Jadi selatan ke bawah. Kau nak buat sini pun boleh. Kau nak buat macam ini pun boleh. Tak kisah. Tapi yang lebih sesuai yang inilah. Biar jangan kacau dia lah. So ini adalah CR. Aduh. R. Okey, dah. Okey. So dia kata jumlah jarak purata laju ini, jarak ni dengan jarak ni digabungkan, bahagikan dengan masa, lajunya dapat 710. Itu maksudnya. So dia suruh cari masa. Okey, jadi sekarang kau kena tahulah berapa jarak benda alah ni semua. QP pergi PQ. Okey, kau dah tahu QP tu kiri kanan. Apa tu PQ? Okey, Q kau dah tahu ni. Aku tulis lagi lah. P sama dengan 25 darjah utara, 70 darjah timur. Okey, kiri kanan. Dan dia terletak bukan di khatulistiwa dan dia bukan longitud. So kena ingat pakai cos. Jadi untuk dapat QP, okey, aku padam yang sebelah sini Sekejap, aku padam dulu. Okey, untuk dapat QP ialah beza long kali 60 kali cos lah. Di beza lah kat sini kita tahu ialah kalau kau nak guna 70-50 kau dah faham. Maknanya 50 tu termasuk dalam 70. 50-70. 50 tu kan ada dalam 70. Jadi berapa bezanya? Sebab tu kena tolak. Bukannya hafal apa kalau sama tolak. 50 tu ada dalam 70. Atau saya cerita, ni 50, ni 70, ni berapa bezanya? Tak cerita. Video sebelumnya dah diceritakan. Okey. So jawapannya ialah 20 kali 60 darjah kali cos. Okey, berapakah latitude dia kat situ? 25 darjah. Okey dah. So masukkanlah kalkulator. Okey. 20 kali 60 kali cos 25 jedeng 1087.57. 1087.57. 1087.57 batu nautika. Itu baru QP. Sekarang cari pula PR. PR senang sebab longitude. Apa itu R? R tadi mana aku dapat belum? Okey, R ialah 25 darjah selatan. Dia sama dengan P, iaitu 70 darjah timur. Okey, so berapakah dia punya jarak? Kita tahu caranya ialah beza. Okey, so dekat kes ni, apa yang bezanya? Kau nak cari jarak longitude, yang bezanya ialah latitude. Beza latitude kali dengan 60 saja sebab dia adalah longitude meridian. Jadi beza kat sini ialah R 25 R25 kan? Okey. R18. 25 kita mana? Oh ni aku salah baca. R ialah 18. Oh tengok tu. Bahaya kalau salah baca. R ialah 18. Jadi beza dengan P Zas 25 yang utara dengan 18 darjah selatan. Jadi kalau kita nampakkan dia punya percitaannya lah beginilah. Utara 25, 18. So apa nak buat? Tambahkan kan.
So 25 tambah 18 darjah kali 60. So jawapannya 25 tambah 18 sama dengan kali 60. 258 sifar. So 258 sifar, kau kena campurkan yang ini dahulu. So akan dapat titik-titik-titik campur dengan 1 sifar 87.57. So jumlah jarak aku ialah 3667.57. So jumlah jarak aku 3667 Jumlah jarak aku ialah 3667.57. Okey, so kita masukkanlah formulanya nak cari masa. Jadi aku tahu ialah formulanya ialah laju jarak bagi masa. Sekarang nak cari masa, masanya jarak bahagi laju. So jarak kat sini jumlahnya ialah QP 3667.57 bahagikan dengan 7 1 sifar. Aku bahagikanlah dengan 711.367. Okey, bahagi dengan 7 1 sifar. Kau akan dapat 5.17 jam. So jawapannya ialah 5.17. Okey, 5.17 jam. Okey, cikgu nak dalam jam ke minit ke apa? Okey, kita tahu dia pakai jam, so 5.1 jam lah. Nanti soalannya ada dibagi dalam minit pula. So jangan minit, jangan lupa tukar kepada jam. Tapi ini dia kata dalam jam, so 5.17 jam saja. So itulah soalannya. Nanti saya akan bagi pula tahun berapa lah, yang penting SPM saja. Okay, alright.